Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video ini. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Jadi seperti yang kita janjikan, seperti yang cikgu janjikan pada minggu lepas, hari ini kita akan buat pembetulan berkenaan dengan kanta cembung dan kanta cekung, latihan yang cikgu bagi pada minggu lepas selepas kamu menonton video yang telah cikgu berikan juga di dalam grup WhatsApp kita. Jadi pada pagi ini kita recall balik sebelum kita buat pembetulan tentang istilah optik dan penerangan. Istilah optik dan penerangan. Okey. So kita dah berjumpa beberapa istilah optik, iaitu pusat optik O, iaitu titik pusat pada kanta yang berada dekat tengah O tu adalah titik dia. Okey, O. Ni O adalah titik. Okey. Ni O titik. Okey, ni adalah titik. Cikgu tukar kepada pen merah jap. Okey, ni O adalah pusat optik. Pusat optik. Okey. Kemudian kita ada fokus. Ini fokus. Ini titik fokus. F, simbol F huruf besar. F huruf besar. Kemudian kita ada paksi utama. Paksi utama ini yang melintang. Ini melintang. Dia akan melalui pusat optik. Dia akan melalui titik fokus. Kita ada 2F juga. Iaitu jarak yang sama. Okey, jarak yang sama. Kalau kita perhatikan, fokus daripada optik, jarak dia seperti ini. Begitu juga antara 2F dengan F ni. Jarak dia yang sama. Okey. Kemudian kita ada U, kita ada V. Apa benda tu? Okey. U dengan V. U dengan V adalah jarak objek. Kita tengok atas balik. Jarak objek. Jarak objek daripada paksi kanta. Okey. U adalah jarak objek daripada paksi kanta. Manakala V pula adalah jarak image dengan pusat optik. Alright. So kalau kita tengok di sini. V dengan U. U adalah jarak objek daripada paksi kanta. Manakala V adalah jarak image daripada pusat optik. Jadi ini image yang terbentuk. Biasa teori yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey. Di mana image kanta cembung dia adalah lebih besar daripada objek ataupun sama dengan objek. Itu adalah kanta cembung. Tapi kanta cekung, image dia adalah lebih kecil. Ini kanta cekung. Ini kalau kamu tengok kanta cekung di sini, dia cekung lah. Alright. Dia tenggelam ke bahagian dalam. Ini adalah untuk orang yang rabun dekat dan untuk orang yang rabun dekat lah khususnya. Alright, next. Itu adalah berkenaan dengan istilah-istilah optik yang kamu perlu tahu. Alright, kita ada objek, kita ada image. Okay. Next, baru kita pergi ke latihan kita. Okay. So, kita ingat balik apa yang kita telah bincangkan tadi. Alright. So, kita ada, ini adalah 73 aktiviti perbincangan yang cikgu minta kamu buat pada minggu lepas. So, A itu apa? Senang je. Ini adalah isi tempat kosong dan jawapan pun telah diberikan di bahagian ini. Isi tempat kosong. So, paksi kanta. Ini paksi kanta. Alright. Yang berada di tengah-tengah adalah paksi kanta. Okey. Kemudian, paksi utama. Ingat, paksi utama dia melalui titik fokus, melalui pusat optik. Ini adalah O, pusat optik. Okey. Paksi utama dia melintang. Paksi kanta dia adalah menegak. Menegak. Okey. Paksi utama dia adalah melintang. Kemudian, panjang fokus. Ini panjang fokus lah daripada pusat optik O ke F. Adalah panjang fokus ni F. Kemudian, titik fokus. F huruf besar adalah titik fokus. Okey, kita tengok kanta cekung pula. Ini tadi adalah cembung. Dinyatakan juga di sini. Kemudian kita tengok kanta cekung. Okey. Paksi utama sama seperti kanta cembung tadi. Titik fokus, garisan yang melalui titik fokus dan pusat optik. Ni pusat optik dia, O. Okey. Kemudian kita tengok pusat optik. Tentu dia berada di tengah-tengah. Cikgu pun telah nyatakan di sini. Ni pusat optik. Kemudian panjang fokus. C adalah panjang fokus. Iaitu daripada paksi kanta pergi ke F. Itu adalah panjang fokus. Okey. Itu adalah jawapan dia. Next. Kita tengok. Ini pula.
Rajah di bawah menunjukkan suatu aktiviti untuk mengkaji pembentukan imej oleh kanta cekung. Alright. Lengkapkan rajah di bawah, rajah di sebelah untuk menunjukkan pembentukan imej. Kamu akan dapat TP3 dekat sini, iaitu soalan kebat. Alright. So, kalau kita nak lengkapkan ini, imej dia, okay, ini adalah jawapan terus lah, jawapan terus. Tapi cikgu akan bagi step by step. Okay. Ini adalah objek. Alright. Okay, ini adalah objek. Kebiasaannya, kalau objek melalui kanta cekung, ni kita lihat melalui kanta cekung, dia adalah lebih kecil. Itu teori. Dan telah dibuktikan. Kecil, imej dia bersaiz kecil. So, macam mana kita nak buat ataupun lengkapkan rajah ini? So, ingat, mula daripada objek, kita tarik satu garisan, pergi ke paksi utama. Ini adalah paksi utama. Paksi utama. So, daripada satu itu, ini adalah nombor satu. Satu garisan. Ini adalah garisan dia lah. Alright. Di sini. Okay. Tarik ke paksi utama. Kemudian seterusnya, selepas kamu tarik daripada paksi utama, kamu akan jumpa satu titik di paksi utama ini. Alright. Ini titik di paksi utama. Alright. Ini adalah nombor satu. Nombor dua, kamu perlu buat satu garisan daripada objek pergi ke pusat optik O. Okey. Pusat optik O. Selepas pusat optik O, kamu akan melalui pusat optik O daripada objek. Okey. So, next. Okey, ini adalah nombor dua. Cikgu labelkan nombor dua. Selepas nombor dua itu, kamu pergi balik ke nombor satu tadi. Kamu tengok dekat paksi utama. Dekat tengah-tengah. Ini adalah titik dia. Okey. Bila kamu jumpa titik ini, daripada titik ini kamu kena tarik satu garisan daripada paksi utama ini pergi ke fokus. Okey, mana fokus? Ini adalah fokus. Ini kita dot kan, gunakan pembaris, kemudian kita panjangkan. Akhirnya ini adalah nombor 3. Alright, nombor 3. So di sini kita jumpa satu persilangan antara garisan yang kita telah buatkan tadi. 1 2 3 settle. Okey. Ini nombor 3, cikgu tulis baik sikit. Ini 3. Ya, ini 3. Okay, ini nombor 3. 1 2 3. So ingat, kita jumpa satu titik persilangan iaitu di sini. Alright. Kamu tengok 2 dot. Inilah merupakan imej kepada objek ini. Alright. So kalau kita kira, ukur dan tulis measure dia. Kita tengok. Ukur dan tulis, measure and write down. Okay, size image. Kalau ikutkan skema ni, kalau kamu ambil pembaris, kamu akan dapat 0.4 plus minus 0.1. Kalau kamu dapat 0.5, cikgu terima. Kalau kamu dapat 0.3, cikgu terima. Kemudian, jarak image, the distance of the image. Jarak image, kita kira jarak dia daripada pusat optik. Ni pusat optik daripada O. Okey. Kamu akan jumpa 1.1 cm. Ya, cikgu padam supaya kamu nampak ni. 1.1 cm. 1.1 cm plus minus 1.2, 1.3. Ini adalah jarak imej. Silap. Alright, nyatakan 3 ciri imej yang terbentuk. Okey. Maya. Dia adalah maya, tegak dan dikecilkan. Dia tegak. Imej tu. Okey. Next. Ni baru pergi ke skema yang seterusnya. Lukisan bergambar rajah sinar bagi imej yang terbentuk oleh kanta cembung. Bagi jarak objek yang berbeza, ukur saiz imej dan nyatakan ciri-ciri imej serta alatan optik yang mengaplikasikan prinsip itu. Alright. Jadi, saiz objek, saiz dia adalah 1 cm. Okey. F titik fokus, focal point. Alright. Mari kita tengok. Okey. So, kita tengok di sini. Imej objek. Kalau kamu punya latihan, yang garisan biru ni semua tak ada. Cikgu punya sebab skema, dia dah ada siap-siap. So, ini adalah objek. Ini nombor 1. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Okay. Ingat, pertama, kamu perlu tarik satu garisan. Okay. Satu garisan. Daripada hujung objek ni pergi ke paksi utama. Mana paksi utama? Ini paksi utama. Paksi utama. Okay. So, satu garisan. Macam ni. Tarik ke sini. Jom. Itu adalah nombor 1. Nombor 2, kamu kena buat satu garisan daripada hujung objek juga. Dia mesti melalui pusat optik. Ini adalah pusat optik. Optik. Okey.
Kalau kamu tarik dia daripada atas melalui pusat optik. Sehinggalah pergi ke bawah. Ini adalah kanta cembung. Okey, cikgu gegar-gegar tangan. Cikgu ulang balik. Cikgu okey, cantik sikit. Okey. Kemudian, itu adalah nombor 2. Okey, step yang kedua. Step yang ketiga, ingat, pergi balik ke paksi utama. Okey, tengok. Ni. Okey, tengok titik pertemuan antara garisan nombor 1 tadi dengan paksi utama. Kamu kena tarik satu garisan menuju ke titik fokus. Focal point. Okey, tarik. Okey. Apa yang kamu jumpa? Kamu jumpa ini. Right? Okey, kamu jumpa image. Itu size image dia. Adakah ini lebih kecil ataupun lebih besar berbanding objek? Okey, lebih kecil. Kalau kamu kira di sini, dia adalah 0.6 cm. Nyata, songsang dan dikecilkan. Kenapa? Sebab jarak objek itu melebihi daripada titik fokus. Yang pertama, ini titik fokus. Okey. Ini yang kedua, 2F. Tengok dia jauh, okey, daripada titik fokus yang pertama ini. Disebabkan itu, saiz objek kelihatan kecil. Image lebih kecil. Karakteristik dia, nyata, songsang dan dikecilkan. Real, inverted dan diminish. Okey. Alatan optik adalah kamera. Okey. Saiz image dia dikecilkan di sini. Objek dia besar, tengok manusia. Tetapi dikecilkan. Masuk ke dalam kanta kamera tu dikecilkan, diframekan. Alright? Kerana kamera tu kena besar saiz kita untuk tangkap gambar kita. Alright? Next. Kita tengok latihan seterusnya. Okay. Ingat step tu tadi. Okay. B. Objek terletak di 2F. Object is positioned at 2F. Sekiranya objek pada 2F. Okay. Pada 2F, apa yang berlaku? Okay, ini objek. Ingat. Besarkan lagi ya. Ini objek. Nombor 1. Ingat, ini adalah langkah yang pertama. Ini nombor 1. Okey, ini nombor 1. Langkah yang kedua, tarik satu garisan daripada objek menuju ke pusat optik. Ini pusat optik, ingat. Okey. Ini paksi utama, jangan lupa. Ini yang kedua. Cikgu suka sebut 2 lah. Okey, kembali semula, pergi ke 1, tengok. Okey, di manakah pertemuan? Okey, garisan nombor 1 tadi dengan paksi utama. Di sini. Okey, tariklah ke bawah. Menuju ke titik fokus ataupun focal point. Okey. Dan akhirnya kamu jumpa satu persilangan. Alright. Persilangan menentukan size image. Alright. Tariklah daripada paksi utama. Okey. Ini paksi kanta. Ini paksi kanta. Silap. Paksi kanta. Cikgu pun salah term. Ini paksi kanta. Alright. Silap. Okey. Ini adalah paksi utama. Ini paksi utama. Paksi utama. Okey. So, tarik daripada paksi utama menuju ke titik persilangan. Okey. Menuju ke titik persilangan. Alright. So, kamu akan jumpa saiz image sama seperti saiz objek. Kalau dia berada di 2F. Saiz image adalah 1.0 cm. 1 cm lah. Ciri-ciri image, nyata, songsang dan sama. Saiz seperti objek, real inverted and same as the object. Okay. Nyata, songsang dan sama. Image dia songsang. Okay. Kalau dia berada di 2F. Alatan optik dia adalah mesin photostat. Okay. Photostat. Next. Objek terletak antara F dengan 2F. Okay. Bila dia terletak di tengah-tengah F dengan 2F. Kita tengok apakah yang kita akan dapat. Nombor 1 ni objek. Kena pasti mana objek dulu. Tarik satu garisan pergi ke paksi kanta. Ni baru betul term cikgu. Paksi kanta. Okay. Okay, paksi kanta. Kemudian daripada paksi kanta. Nombor 1.
Kamu dapat jumpa ini. Tarik lagi daripada objek menuju ke pusat optik. Alright, tarik lagi. Ini adalah O, pusat optik. Kemudian daripada situ, apa pula? Sekejap. Daripada situ, okey, ini adalah nombor 2. Daripada situ, kamu tarik lagi satu garisan menuju ke titik fokus, focal point, menuju ke bawah sehingga kamu jumpa satu persilangan. Okey. Akhirnya, jumpalah image ini daripada paksi utama, kamu tarik menuju ke persilangan. Persilangan. Okey. Persilangan ini adalah diukur menggunakan pembaris. Bila kamu ukur dia, barulah kamu akan dapat saiz image dia adalah 2 cm. Okey, ini. Kalau kamu dapat ini, betul. Ciri-ciri image, dia adalah nyata, sonsang dan dibesarkan. Okey, nyata, sonsang dan dibesarkan. Alatan optik, projektor, slide projector. Okey. Next. Objek terletak di F. Cun-cun terletak di F. Apa yang berlaku? Okay, ini objek, kena pasti buat satu garisan menuju ke paksi kanta. Hampir silap. Hampir sebut paksi utama lagi. Paksi kanta. Okey. Kemudian, nombor 1. Nombor 2, daripada objek menuju ke titik fokal. Sekejap. Apa dia ni? Sekejap. Okey. Daripada objek menuju ke titik optik, pusat optik. Okey, O. Ini nombor 2. Okey, seterusnya ambil ni satu titik di paksi kanta ni yang pertemuan dengan garis yang pertama menuju ke titik fokal. Kamu tengok. Apa yang berlaku sebenarnya? Image terbentuk di infinity. Maksudnya, tidak ada titik persilangan. Tiada titik persilangan. Okey, tak ada. Bila dia berada di focal point. Image terbentuk di infinity namanya. Okey, ciri-ciri image, maya, tegak dan dibesarkan. Alatan optik, lampu sorot ataupun spotlight. Okey, supaya terang jauh ke hadapan. Next. C. Objek terletak kurang daripada F. Bila dia kurang daripada F objek ni, apa yang terjadi? Okey. So, lain sikit . Kita tarik satu garisan ni objek. Okey. Kita tarik satu garisan menuju ke paksi kanta. Ni paksi kanta. Paksi kanta. Kemudian, apa yang berlaku? Daripada paksi kanta, daripada objek lagi, kita tarik menuju ke pusat optik. Ini. Ini adalah nombor 2. Okey, baik sikit. Ini nombor 2. Ini tadi nombor 1. Alright. Seterusnya. Ambil ini. Daripada ni, kita kembali semula ke titik di paksi kanta ni. Kita ambil pembaris. Kita tarik pergi ke titik fokus. Kita tarik pergi titik fokus. Okey. Apa yang berlaku seterusnya? Sebab image ni berada di antara pusat optik dan focal point, kita kena tarik panjang sikit sehingga kita berjumpa nanti dengan image. Kita nak tentukan image di mana sekarang ni. Okey. Sehingga kita jumpa. Kat bawah ni tak ada dah persilangan. Tak jumpa. So, dia mesti berada di atas. So, seterusnya. Okey. Ni nombor 3. Settle. Ini tadi kita panjangkan lagi. Okey. Kita panjangkan lagi. Garisan nombor 2 ni tadi kita panjangkan. Dan akhirnya, kita jumpa titik persilangan di atas sekarang ini. Di atas. Bukan di bawah macam yang lain tadi. Okey. So, image kita ambil daripada paksi utama menuju ke titik persilangan di atas ni. Okey. Jadi, image dia adalah jauh lebih besar daripada saiz objek. Jauh lebih panjang. Kalau kita perhatikan di sini. Berapa panjang dia? 3 cm. Maya, tegak dan dibesarkan. Kemudian, alatan optik, alatan instrumen dia adalah, optical instrumen dia adalah kanta pembesar. Okey. Jadi, adakah image sonsang? Tidak sonsang. Sebab dia berada di bahagian atas. Okey. Next. Itu saja untuk PDPR kita pada hari ini.
buat pembetulan. Pastikan term-term tu betul. Okey. Ini bukan paksi utama ni. Cikgu padam sikit. Ini adalah kesilapan cikgu. Ini bukan paksi utama. Tapi dia adalah paksikan kanta. Alright. Jadi, sekiranya kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyakan di dalam komen di dalam video YouTube ini ataupun direct message cikgu secara direct PM tepi. WhatsApp saja cikgu. Alright.